Okey, tepat jam 9 pagi bersama dengan kita di MHI. Kepada anda semua, terima kasih kerana sentiasa berada di rumah dan menonton kami di TV3, lebih-lebih lagi di MHI. Okey, kita teruskan topik pada hari ini berkaitan dengan pastinya ramai yang terkesan dengan penularan ataupun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Beberapa premis-premis juga terpaksa ditutup untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan di mana tidak ada sebarang transaksi, tidak ada sebarang operasi yang dilakukan demi menjaga keselamatan seluruh rakyat Malaysia. Tetapi mungkin ada juga yang berdegil. Jadi kali ini kita ingin berceritakan tentang hentikan rawatan kecantikan seketika untuk elak wabak. Itu yang menjadi salah satu masalah sekarang ini kerana masih ada lagi pusat-pusat yang buka kerana mungkin ada demand ataupun mungkin kerana mereka masih lagi berdegil tidak ingin mengikut Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Okey, kita terus bersama dengan tetamu kita di studio, Dr. Aidil Datuk Mohtar, Doktor Perubatan Kecantikan Aidilis Klinik yang tidak asing lagi dengan kita di MHI. Assalamualaikum, Hanim. Selamat pagi. Okey, Doktor sihat ya? Sihat. Lama rasanya kita tak tinjau keadaan di Aidilis. Itulah. Yalah kan, dengan Perintah Kawalan Pergerakan ni. Dan juga doktor, seperti yang kita war-warkan tadi, ada yang masih lagi berdegil dengan tidak tutup pusat kecantikan kerana mereka menganggap masih ada lagi demand atau masih ada lagi customer yang datang. Apa pandangan doktor tentang itu? Itulah, Nim, pandangan saya benda ni, perkara ni tak sepatutnya berlaku lagi lah ketika kawalan Restriction Movement Order ni telah dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sepatutnya all this owner of beauty clinics ataupun pusat kecantikan atau beauty salon, memang kita tahu dia memang tak dibenarkan lah. Tapi macam untuk owner-owner klinik, mereka masih lagi diberi kelonggaran sebab ada kategori di bawah kategori kesihatan tu. Tapi walau bagaimanapun secara etikalnya pada pendapat saya tidak sepatutnya lah ketika kita dalam keadaan kritikal ni masih lagi kita setengah segelintir klinik-klinik kecantikan yang masih lagi membuka perkhidmatan untuk kecantikan. Salah satu sebabnya kenapa saya rasa benda ni tidak patut berlaku sebab ia akan bantu untuk penyebaran lagi lah virus. Sekiranya sebab sekarang ni kita tak tahu siapa-siapa mungkin adalah carrier kepada virus tu. Jadi takut pelanggan tu adalah carrier dan datang ke klinik dan buat rawatan dan kemudiannya nanti akan menyebabkan penyebaran sama ada pada doktor itu sendiri atau kepada staff, pada nurse ataupun pada pelanggan next yang klien yang datang. Jadi benda tu yang kita takutlah. Sebab kita tidak nampak perkara itu kan. Jadi penularan wabak itu akan berleluasa jika kita tidak mengekang dari segi itulah. Betul. Apa sebabnya mereka masih lagi buka? Pada pendapat doktor sendiri pada pendapat saya lah, sebagai owner of a beauty clinic, memang kita biasanya akan mungkin tertekan pada komitmen bulanan, overhead, loan dan sebagainya. Jadi bila kita terpaksa stop servis untuk 1 bulan atau 2 minggu sebagainya, benda tu memang sedikit sebanyak adalah satu tekanan lah. So mungkin disebabkan itu mereka masih lagi decided untuk continue perkara begini. Tapi macam saya sebut tadi, walaupun tidak disekat, tapi secara etikal sebagai seorang doktor, saya rasa kita cuba support government untuk cuba hold on dulu perkara ni. Dan diharapkan by doing this kita dapat sekatlah penularan itu je. Doktor juga sebagai salah seorang pengusaha klinik kecantikan dan pastinya doktor mempunyai rantaian promosi-promosi yang diadakan untuk pada ketika ini, PKP ini. Maknanya ada perancangannya. Mungkin mereka tidak menggunakan cara yang sama. Mungkin juga, betul. Bukan bermaksud kalau kita decide untuk tutup premis kita, maksudnya langsung income tak ada. Betul. Sebenarnya kita boleh buat sekarang ni, dunia online sekarang ni sangat-sangat luas. So macam di klinik saya sendiri, kita ada buat so-called promosi. Saya panggil dia lockdown promosi. Ketika orang semua tak boleh nak keluar. Jadi kita buat promosi, maksudnya contoh macam kita bagi special price, harga. Yang mana masyarakat di rumah di Malaysia boleh beli promosi tersebut, tapi rawatan tersebut hanya akan dibuat selepas restriction dibuatlah, dihabiskan.
Betul. Jadi itulah antara salah satu yang mungkin income itu tidak akan putus. Ya, Tapi betul. hanyalah perlu bijak mengatur Betul. apakah operasi yang perlu dilakukan ketika PKP ini. Dan doktor, ada juga yang pusat-pusat kecantikan yang sekarang ini berada dalam keadaan fasa tutup operasinya, tetapi mereka masih lagi aktif dari rumah ke rumah untuk menawarkan servis perkhidmatan mereka. Itu juga pastinya adalah sangat-sangat tidak wajar bagi kita apabila melihat kepada perkara itu. Tapi doktor sendiri mungkin ada penjelasannya. Saya sangat setuju tentang itu sebab isu ni sebenarnya even telah diperdebatkan sesama doktor perubatan estetik sebelum kes COVID-19 berlaku di Malaysia sekali. Yang mana home spa ni dah mula banyak di Malaysia. Okey, kebanyakan mereka ini yang kita risaukan mereka menjalankan servis-servis yang sepatutnya dibuat oleh doktor. Contoh yang melibatkan suntikan, yang melibatkan kecederaan pada kulit yang mana kalau tak dikawal dia boleh menyebabkan masalah jangkitan kuman yang teruk dan komplikasi akan berlaku dan akhirnya end up nanti klien tu akan datang kembali kepada doktor dan doktor terpaksa menyelesaikan kes yang tak sepatutnya diselesaikan. Pasal lebih kurang. Okay. Yes, dapat komplikasi. Dalam kes ketika wabak COVID tengah berleluasa ni, kita risau pula sekiranya home spa ni masih berlaku, dia akan pindahkan dari rumah ke rumah pula. Kan? Sebab macam yang saya ulang tadi, kita tak tahu carriernya siapa. Yang bawa virusnya siapa. Lagi-lagi kalau orang tu pun dah ada simptom tapi tak mau ke depan untuk buat screening dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang paling kita risaukan. Sebab tu bagi saya, yes, bagus untuk kita jaga kecantikan macam Ustaz sebut tadi. Tapi untuk ketika ini berpada-pada, okey, kita buat apa yang perlu saja. Tak perlulah nak terlalu ekstrim. Yes, tak perlu. Kalau rasa nak mancungkan hidung sangat, time-time ni tak perlulah. Tak boleh, tak keluar nak pun. runcingkan dagu tak perlulah. Lagipun kita tak boleh keluar rumah pun kan. Paling-paling boleh selfie kat rumah je. Selfie pun kita ada apps. Guna apps je lah dulu. Buat masa ni boleh guna apps. Filter yang ada. Doktor, apa langkah di klinik doktor lakukan untuk, yelah sebab sekarang ini apabila dah tahu penularan wabak COVID-19 itu, pastinya alatan-alatan yang perlu dijaga. Apa antara usaha-usaha yang dilakukan? Okey, sterility di dalam premis klinik adalah sangat-sangat penting. So, bila kita dapat tahu tentang penularan COVID-19 ni, di klinik saya sendiri kita dah buat sterilization. Kita panggil pakar-pakar untuk buat sterility lah dalam klinik, okey, penyemburan vapor alkohol at least 70% untuk bunuh apa-apa kuman, especially virus lah yang ada di dalam klinik, dan selain daripada itu penggunaan face mask, okey, gloves, dan juga yang paling penting sekali alatan-alatan semua mestilah disterilkan dari segi macam kita ada mesin autoclave, okey, untuk bunuh kuman-kuman ni. Jadi cara-cara macam ni insya-Allah dapat kita elakkanlah daripada penularan wabak. Dan satu lagi paling penting, hand sanitizer pada mereka yang masih lagi nak buka premis tu pastikan ada. Lepas tu face mask tu always dipakai dan check temperature customer yang masuk tu. That's very important. Ataupun yalah seperti yang doktor katakan tadi, ini bukanlah satu sifat yang beretika dari segi untuk menjalankan operasi pusat kecantikan kan. Betul. Kalau masih buka lagi. Doktor, perancangannya adalah kalau kita melihat kepada keadaan ini mungkin tidak surut ataupun tidak ada jalan penamat pada 31 Mac ini dan mungkin akan dipanjangkan lagi tempohnya. Perancangan bagi banyak operasi yang terlibat ini pastinya sangat terkesan. Dari doktor sendiri bagaimana? Apakah yang bermain di fikiran doktor sekarang ini? So sekiranya lah extension of restriction movement order ni masih akan diteruskan, bagi saya sendiri okey, sebagai orang Islam kita pasrah, kita tawakal, okey, kita harapkan yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama macam yang kita bincang tadi, kita perlu susun strategi lah. Okay, strategi pemasaran. Okay, bila kita duduk di rumah, kita fikirkan apa next strategi yang kita nak buat. Alhamdulillah banyak institusi perbankan sekarang ni yang berikan kita time frame untuk hold dulu kita punya pembayaran. Kan? So benda-benda tu semua at least sekurang-kurangnya dapat kurangkan tekanan lah pada owner-owner ni.
dan kita susun strategi. Bagi saya strategi pemasaran secara online lah, at least sekurang-kurangnya boleh bantu. Dan tak kurang juga bagi yang ada buat mungkin produk-produk kesihatan atau kecantikan, mungkin ketika ini boleh jalankan servis yang macam ni, sebab dengan katanya masih ada lagi postage boleh dibuat yang boleh datang ke premis, ke rumah sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya ada juga income dekat situ. Betul. Sekurang-kurangnya kan boleh juga cover apa yang ada. Boleh juga cover, Ali. Doktor, sebagai orang yang dah lama dalam bidang ini, bidang kecantikan ini, makin bagaimana penjelasan doktor berikan kepada mereka, customer doktor yang dah bayar lump sum? Kan ada package yang diadakan. Maknanya package ini haruslah datang sebulan sekali, seminggu sekali. Apa penjelasan doktor dari segi itu? Okey, sebab ini bukan pilihan kami lah. Okey, ini pilihan negara. Jadi bila order ni diberikan, jadi kita pun communicate dengan customers, kita bagi tahu, jelaskan baik-baik bahawa walaupun mereka ni harus datang contoh sebulan sekali dan mereka telah membuat pembayaran, tapi disebabkan special case yang macam ni, kita minta saya bagi tahu pada mereka bahawa first of all apa yang dibeli tu tak akan expired lah. Maksudnya contoh, kalau katakan ikutkan dari segi dealnya tu dalam masa 1 tahun masih habis. So mungkin dah tinggal sebulan lagi dia akan habis. Tapi tiba-tiba benda ni berlaku. Tak apa, kita tak ada masalah. Kita tak kira lah. Maknanya time tu stop dekat sini dan dia akan sambung selepas segalanya. Sebab bagi saya dalam bisnes pun tak boleh terlalu kalkulatif lah. Susah juga. Betul. Sebab itu akan merugikan regular customer yang akan datang kan. Betul. Kita nak jaga semua pihak sebab ini bukan perkara yang kita inginkan. Betul. Doktor, bagaimana dengan mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi buka, apa saranan doktor? Dan sebagai ini adalah antara nasihat dari kawan kan juga, maknanya sahabat dalam seperjuangan ini, apakah nasihat doktor diberikan kepada mereka? Okey, pada rakan-rakan sekalian yang mana masih lagi menjalankan operasi klinik kecantikan, saya harap kita sahut seruan kerajaan untuk hentikan dulu perkhidmatan kecantikan ni, sebab secara etika seorang doktor, janganlah kita hanya fikirkan profit oriented sangat. Okey, fikirkan juga untuk kesihatan, keselamatan masyarakat. So diharapkan masa yang ada di rumah tu kita gunakan sebaiknya, kita fikirkan strategi-strategi pemasaran yang terbaik untuk company, dan juga yang paling penting sekali, kita simpan dalam hati kita bahawa kita buat ini sebahagian daripada pengorbanan untuk masyarakat kita sendiri, untuk keselamatan masyarakat kita sendiri. Yang itu yang paling penting. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aidil bersama dengan kita. Semoga terus kuat, semoga terus berjaya, insya-Allah come back stronger. Insya-Allah lepas ini kita harapkan segalanya berada dalam keadaan yang selamat, dan juga kita doa cepat-cepatlah tamat segala yang berlaku ini, kerana ramai yang terkesan, terutama sekali bukan sahaja kepada pelanggan, pengguna, tetapi mereka yang berada di belakang tabir, iaitu peniaga dan juga pengusaha-pengusaha ini. Okey, itu dia Dr. Aidil Datuk Mukhtar selaku Doktor Perubatan Kecantikan Aidilis Klinik bersama dengan kita pada hari ini, bercerita tentang bagaimana etika sebagai seorang pengusaha ke pusat kecantikan untuk sama-sama bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan seluruh rakyat Malaysia.